peradaban. Peradaban telah didefinisikan sebagai tamadun, keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani bagi sesuatu bangsa dan masyarakat. Tamadun dan peradaban juga sama erti, iaitu bermaksud negara dan masyarakat berada pada tahap tertinggi bagi mencapai taraf kemajuan serta perkembangan pemikiran dari sudut pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Menurut Ibnu Khaldun, peradaban dalam Islam adalah kemajuan tamadun manusia di dunia dan di akhirat berlandaskan ciri-ciri tasawur Islam yang menyifatkan sempurna. Manakala, menurut Arnaud Taibi, makna peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Dan Arnaud juga menyatakan bahawa peradaban sebagai kumpulan seluruh hasil budidaya manusia yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia, baik fizikal atau bukan secara fizikal. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu sistem di mana satu negara atau kelompok negara mendominasikan dan pengendalian wilayah atau masyarakat lain secara politik, ekonomi dan budaya. Apa itu pasca kolonialisme? Pasca kolonialisme adalah selepas berlaku kolonialisme atau selepas penjajahan. Pasca adalah merupakan satu petanda kepada wacana yang dihasilkan setelah berlakunya pertembungan di antara penjajah dengan yang dijajah. Seterusnya, pengaruh peradaban timur ke atas peradaban Melayu adalah perundangan, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan pendidikan. Pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Manakala, peradaban berdasarkan Barat pula terbentuk sebagai hasil perpaduan antara unsur-unsur peradaban Yunani kuno, kekristenan dan tradisi paganisme di Eropah. Pada masa moden kini, peradaban Barat telah berkembang dengan pola berfikiran sekularisme dan liberalisme. Peradaban Barat merujuk pada perkembangan budaya, politik, ekonomi dan ilmiah yang berakar dari tradisi Eropah. Akhir sekali, peradaban dalam perspektif agama dan kepercayaan sering dianggap sebagai hasil dari nilai-nilai spiritual. Setiap agama memiliki pandangan berbeza, antaranya agama Islam, Kristian, Yahudi, melibatkan keadilan dan ketaatan kepada Tuhan. Manakala bagi Hindu dan Buddha, mereka menekankan karma dan dharma. Pematuhan terhadap ajaran moral dan etika dianggap kunci untuk mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Kolonialisme ialah istilah terhadap sistem yang merujuk kepada perkembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah dan manusia serta masyarakat di luar batas negaranya. Manakala, pasca kolonialisme adalah impak sejarah yang berlaku selepas penjajahan Barat di mana masyarakat telah menerima pencampuran etika dan peradaban secara langsung atau melalui teknologi. Kesan kolonialisme dan pasca kolonialisme meninggalkan pelbagai kesan pada tanah Melayu dari pelbagai aspek. Pada zaman kolonialisme, penjajahan kuasa Barat telah mengubah struktur masyarakat majmuk yang ada dari segi sosial, politik dan ekonomi. Sebagai contoh, pengenalan sistem persekolahan bergila, kemasukan orang Cina dan India secara beramai-ramai ke tanah Melayu dan dasar pecah perintah yang diperkenalkan oleh British. Manakala untuk pasca kolonialisme, keutamaan pada masyarakat imigran menyebabkan orang Melayu dipinggirkan dalam sektor ekonomi yang mengundang masalah kemiskinan dan sikap ini telah dinormalisasikan dalam industri pekerjaan walaupun negara tidak dijajah. Sikap kerajaan yang masih menggunakan pekerja dari luar mengakibatkan peluang rakyat untuk mendapat pekerjaan sangat nipis kerana pembayaran gaji yang lebih murah. Kerajaan juga terdapat mindset terhadap generasi muda yang mempunyai etika kerja yang rendah atau tidak mahu bekerja keras. Hal ini menimbulkan rasa tidak kepercayaan pada rakyat sendiri dan menjauhkan rakyat muda untuk berkhidmat pada negara. Faktor utama yang menjadi tarikan kuasa asing terhadap bumi Melayu adalah kedudukannya yang strategik di persimpangan Selat Melaka, iaitu di antara jalan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil buminya. Selain itu, adanya galakan untuk mengembangkan ideologi Kristian semasa pemerintahan Portugis. Dengan perubahan struktur yang berterusan dalam aspek ekonomi, kita telah berkembang lagi kepada perubahan dalam unsur-unsur sosial dan politik. Beberapa pertubuhan badan bukan kerajaan, NGO yang terlibat secara aktif dalam kebaikan masyarakat telah ditubuhkan bagi membangunkan komuniti. Salah satunya adalah SOULS 24/7, iaitu program pendidikan percuma yang mengkhusus dalam bahasa Inggeris, alat digital dan pembangunan peribadi.
Pertubuhan ini memberi akses kepada pendidikan percuma dan perkhidmatan pemerkasaan sosial tidak kira kaum, agama atau jantina, dengan menyediakan kemahiran keras kepada komuniti yang kurang bernasib baik dan mengubah pendekatan mereka kepada kehidupan. Selain itu, terdapat projek Pertiwi Sub Projek yang menyediakan perkhidmatan bantuan makanan kemanusiaan kepada golongan gelandangan dan miskin. Projek ini memberikan sokongan kepada individu yang bersedia untuk menjadi lebih berdikari dengan berinteraksi bersama komuniti. Terdapat juga inisiatif Beyond Bins, iaitu satu projek yang mewujudkan ekonomi kitaran yang membangunkan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang kurang bernasib baik. Inisiatif ini merangkumi membiasakan diri dengan kemampanan serta menyediakan peluang pendapatan tambahan dan alternatif. Badan Korporat dan Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan perlu berganding bahu membantu kerajaan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan khususnya kepada golongan belia dan dalam usaha mengurangkan kadar pengangguran dan dorongan dari pemimpin bagi memastikan rakyat mendapat peluang pekerjaan. Kadar masyarakat yang menganggur akan berkurang dan malah meningkatkan kedudukan ekonomi negara. Fahaman tentang peradaban Timur dan Barat seringkali berhubungan dengan perbezaan dalam sejarah budaya dan perkembangan sosial di dua wilayah yang berbeza di dunia. Peradaban Timur sering dikaitkan dengan wilayah Asia seperti China, India, Jepun dan wilayah-wilayah sekitarnya. Peradaban Barat pula pada wilayah Eropah, Amerika Utara dan sebahagian Amerika Selatan. Satu masalah yang membelenggu peradaban Timur adalah menghadapi masalah ketidaksamaan sosial ekonomi, tantangan dalam mempertahankan nilai tradisional dalam era moden, kurangnya akses terhadap khidmat kesihatan dan pendidikan yang setara. Beberapa faktor yang mempengaruhi masalah-masalah ini termasuk globalisasi yang cepat, perubahan nilai budaya dan tradisi, ketidakseimbangan ekonomi bandar dan luar bandar, dan kesan daripada masalah-masalah ini bagi peradaban Timur mencakup ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesihatan, konflik nilai antara tradisi pemodenan dan ketidakpastian dan mengekalkan identiti budaya di tengah-tengah perubahan zaman. Antara NGO yang terlibat untuk atasi masalah di atas Agahan Development Network (AKDN) yang melakukan berbagai inisiatif di bidang kesihatan, pendidikan, pembangunan ekonomi dan budaya di wilayah Asia Tengah dan Selatan. Antara pelaksanaan cadangan di peringkat komuniti adalah program Komuniti Keluarga Malaysia Hogoh Bera yang bertujuan untuk mengatasi masalah penduduk setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang menjadi titik nila di permukaan air susu untuk peradaban Barat adalah ketidakseimbangan sosial ekonomi yang memperlebarkan jurang antara kelompok masyarakat, krisis kesihatan mental, polarisasi politik yang meningkat serta penurunan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penting. Beberapa faktor yang mempengaruhi masalah-masalah ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, perubahan nilai budaya dan identiti sosial, tekanan daripada globalisasi, perubahan teknologi yang cepat dan ketidakstabilan politik. Kesan daripada masalah-masalah ini mencakup ketidaksetaraan dalam hal ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, peningkatan tekanan mental di kalangan masyarakat dan penurunan kepercayaan terhadap kerajaan yang menjaga keharmonian rakyat. NGO yang terlibat adalah Oxfam yang terlibat dalam mengurangi jurang sosial dan ekonomi serta melakukan sokongan untuk keadilan global termasuk di dalam peradaban Barat. Pendidikan kesihatan mental merupakan inisiatif peringkat komuniti yang memberi kesedaran tentang kesihatan mental dan mengurangkan masalah ini dalam peringkat komuniti. Selanjutnya, konsep peradaban dari sudut perspektif agama dan kepercayaan. Pengenalan. Agama. Antara agama yang wujud di muka bumi ini boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu agama samawi yang di mana agama ini merupakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul melalui wahyu. Contohnya agama Yahudi, Kristian dan juga Islam. Bagi agama budaya pula, agama budaya berasaskan kepada pelbagai sumber seperti pembuktian, adat, falsafah dan sebagainya. Contohnya agama Buddha dan juga Hindu. Kepercayaan secara umumnya bermaksud perakuan terhadap benarnya sesuatu perkara itu. Biasanya seseorang yang mempercayai ke atas sesuatu perkara akan memiliki perasaan pasti terhadap perkara yang berkenaan. Di Malaysia, negara kita mempunyai pelbagai kaum yang terdiri daripada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India.
Justru itu, di Malaysia juga mempunyai pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak. Setiap bangsa mempunyai kepercayaan agama dan mengamalkan budaya yang berbeza. Sebagai contoh, bangsa Melayu mengamalkan ajaran agama Islam, bangsa Cina ajaran agama Buddha dan bangsa India ajaran agama Hindu. Pernyataan masalah. Permasalahan dalam konsep peradaban dari sudut perspektif agama dan kepercayaan yang berlaku di Malaysia ini adalah isu kebebasan agama. Masalah ini sering disalah-anggap oleh setiap kaum dan bangsa yang menganut agama masing-masing. Bagi permasalahan ini adalah penilaian dari orang Islam dan juga bukan Islam terhadap peruntukan perlembagaan berkaitan konsep kebebasan beragama yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan di Malaysia menyatakan bahawa setiap individu di Malaysia ini, tidak kiralah bangsa apapun, mereka berhak untuk boleh menganuti mana-mana agama dan mengamalkan ajarannya. Setiap individu di Malaysia akan dibolehkan untuk mengamal mana-mana ajaran agama serta dibenarkan untuk menukar agama mereka itu kepada agama yang lain. Justru itu, bagi individu penganut Islam yang majoritinya adalah daripada bangsa Melayu, perkara ini tidak dibenarkan sama sekali dan bercanggah dari konsep Islam itu sendiri kerana melakukan penukaran atau pengeluaran daripada agama Islam. Itu sahaja daripada saya. Dengan ini, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya bagi menerangkan selanjutnya mengenai kesan permasalahan dan juga langkah penyelesaiannya. Assalamualaikum, nama saya Nurul Farahana. Seterusnya, saya akan sambung dengan kesan daripada permasalahan ini. Antara kesan yang dapat dilihat adalah kebebasan beragama di Malaysia membolehkan pembinaan tempat-tempat ibadah bagi setiap agama. Ini merangkumi pembinaan masjid untuk umat Islam, gereja untuk orang Kristian dan kuil untuk penganut agama Hindu atau Buddha. Selain itu, upacara keagamaan masing-masing dapat diadakan secara aman dan harmoni di tempat ibadat mereka dengan teratur tanpa sebarang kesulitan. Secara tidak langsung, ini telah memberikan hak untuk mengamalkan agama secara bebas dan merupakan salah satu aspek penting dalam memupuk toleransi serta mengekalkan keharmonian antara pelbagai budaya agama yang terdapat di Malaysia. Selain itu, terdapat juga kesan negatif dalam isu ini yang disebabkan oleh beberapa pihak menganggap terdapat diskriminasi dalam kebebasan beragama di Malaysia, khususnya berkaitan dengan penyebaran agama-agama bukan Islam kepada penganut Islam. Hal ini kerana di dalam perlembagaan kebebasan beragama, ia tidak memberikan kebebasan yang mutlak, tetapi tertakluk kepada beberapa perkara seperti ketenteraman dan akhlak. Selain itu, terdapat juga peruntukan yang memberi keistimewaan kepada agama Islam sebagai agama rasmi negara. Hal ini telah mewujudkan undang-undang yang mengawal dan menyekat penyebaran agama lain kepada penganut agama Islam. Jadi, telah menimbulkan persoalan tentang keadilan dan keseimbangan untuk bebas beragama. Seterusnya, antara pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang terlibat dalam menangani isu ini adalah seperti Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, Ikatan Muslimin Malaysia, Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia dan beberapa lagi NGO Islam dan Kristian Pahang yang telah mengadakan perjumpaan dalam mencari kesepakatan mengenai isu serangan ke atas rumah ibadat yang telah berlaku. Hal ini menunjukkan perpaduan rakyat dan keharmonian hubungan berbilang agama sangat berkait rapat. Maka interaksi dan persefahaman antara agama adalah penting di samping menghormati kedudukan agama yang termaktub dalam perlembagaan. Selain itu, badan bukan kerajaan seperti Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan Persatuan Belia Buddhis Malaysia telah memberi sokongan kepada penubuhan jawatan kuasa perhubungan antara agama. Hal ini kerana tujuan penubuhan adalah untuk mewujudkan persefahaman antara agama selain menjadi platform untuk menyelesaikan isu seperti penyebaran agama, pertukaran agama dan penggunaan istilah-istilah agama. Kesimpulan yang dapat dari tajuk konsep peradaban ini adalah konsep peradaban dapat divariasi antara budaya dan kepercayaan. Pertemuan dan pergaulan majmuk peradaban di alam Melayu telah membina etika dan peradaban di Malaysia berteraskan nilai-nilai murni.